daripada Salo, kerana saya tahu beliau adalah orang yang mahir dalam ekonomi kerana dia belajar khusus. Jadi soalan saya supaya oleh kerana kesempitan rakyat tu diluah pada Tok Wakil, jadi Tok Wakil pun jadi pening lah sikit-sikit, tapi sabarlah. Macam YB kita lah, Palu, sabar lah. Jadi oleh kerana soalannya, dahlah kita susah nak selesai masalah kemiskinan dia, yang menjadi susah pula dia tanya kita, kenapa harga ni jadi mahal? Kenapa? Sedangkan kalau negeri lain yang mengeluarkan minyak seperti Venezuela, negara pengeluar minyak, harga minyak dia 16 sen saja. Di Libya 43 sen. Negara pengeluar sen saja, tak sampai RM1. Kuwait 81 sen. Bahrain 87 sen. Paling murah Venezuela 16 sen. Algeria RM1.04. Kenapa kita Malaysia, negara pengeluar minyak, harga RM2.70? Terlalu jauh jaraknya. Jadi nak jawab ke rakyat tu jadi susah, dua kali susah duk fikir ke susah dia, susah nombor dua nak jawab soalan. Bolehkah YB selesaikan masalah ini dengan terperinci dan spesifik? Terima kasih Yang Berhormat Muning. Sebenarnya saya bukanlah pakar, dan apa yang saya sebutkan hanya data-data yang semua orang telah perolehi jika sekiranya kita buka sikit maklumat-maklumat tersebut. Saya ingat daripada soalan Yang Berhormat tadi ada dua isu, iaitu bagaimanakah kerajaan boleh meringankan beban wakil rakyat, kerana rakyat menjadi lebih sengsara, dan memang rakyat datang ke rumah wakil rakyat, terutama wakil rakyat PAS, dan mungkin juga wakil rakyat Paloh dan Negeri pun rakyat sayang dengan mereka, rakyat selalu pergi. Ini memang hubungan yang berlaku di Kelantan dan di negeri yang lain. Bila mereka susah, mereka datang pada wakil rakyat. Wakil rakyat tidak naik allowance, dan juga tidak ada peruntukan tambahan yang lain. Pada pendapat saya, kerajaan Kelantan mungkin boleh timbangkan untuk menulis satu kertas dalam mesyuarat kewangan negara yang akan datang dengan bantuan Jabat Pembenaraan Negeri Kelantan untuk memohon satu jumlah, satu anggaran yang tertentu daripada lebihan pendapatan kerajaan pusat bila mereka menaikkan harga minyak. Kalau kita balik kepada kenyataan Menteri Keuangan kedua pada 19 hari bulan Jun yang baru lalu, kos subsidi yang kerajaan terpaksa tanggung hanya 19 bilion ringgit, dan Tan Sri Hassan Barikan, Presiden Petronas, telah menyebut pendapatan daripada Petronas daripada kenaikan minyak ini yang telah disumbangkan pada kerajaan untuk tahun 2007 ialah 52 bilion. Perbelanjaan untuk subsidi 19 bilion, tak sampai 20 bilion. Kerajaan mendapat hasil daripada sumbangan Petronas sama ada dividen, royalti ataupun premium, dan juga cukai keuntungan ialah 52 bilion. Bermakna ada lebih 30 bilion lagi. Dan sepatutnya kerajaan pusat mengagihkan sebahagian daripada pendapatan ini kepada kerajaan-kerajaan negeri di seluruh Malaysia, supaya kerajaan negeri dapat menampung kos kenaikan pengurusan dan juga kos penyelenggaraan pembangunan. Dan insya-Allah kerajaan negeri Kelantan akan buat kertas ini untuk persidangan Majlis Kewangan Negara yang akan datang, dan insya-Allah 4 negeri pakatan yang lain juga akan menyokong, dan mungkin negeri-negeri yang ditabir oleh Barisan Nasional juga akan menyokong. Berkenaan dengan perbezaan harga, satu daripada hujahnya ialah kerana rizab di negara-negara berkenaan adalah lebih besar daripada negara kita. Kita mempunyai rizab yang lebih rendah berbanding Venezuela, berbanding Arab Saudi. Ini hujah yang digunakan. Tetapi tidaklah semestinya negara kita menjadi negara yang meletakkan harga yang paling tinggi. Kerana konsep asas Petronas, setakat yang saya tahu, yang diasaskan oleh Tuan Abdul Razak pada tahun 70-an, ialah untuk menjadikan satu buffer, satu inokulasi, di mana dengan wujudnya Petronas mencari gali minyak dalam negara kita, membolehkan negara kita detach ataupun tidak terikat dengan harga dunia. Harga negara kita, harga domestik, adalah harga yang kita tentukan untuk kita sendiri, dan kita tidak terikat dengan harga minyak dunia kerana kita sendiri adalah pengeluar minyak. Ini yang diasaskan oleh Petronas, oleh Tun Razak, tapi ramai ahli UMNO sudah lupa sejarah ini. Jadi semangat Tun Razak itu sudah hilang daripada UMNO, dan kerana itu saya ingat UMNO, walaupun anak Tun Razak masih ada,
Tapi anak Tun Razak sendiri adalah lawan ayah dia. Dia suka naikkan harga minyak ya. Jadi saya ingat ini dua perkara yang berkaitan dengan apa yang telah Ibu Hormat kemukakan tadi. Sila Limungan. Terima kasih kepada Ibu Hormat Speaker. Soalan tambahan saya, di mana hari ini kita lihat akibat daripada kenaikan harga minyak, banyak protes yang berlaku di seluruh negara. Tapi di Kelantan itu tak timbul pula rakyat protes. Barangkali rakyat menerima takdir. Dan apabila kita melihat hasrat, kalau sekiranya pihak memerintah negara ni harga minyak akan diturun, apakah pandangan yang berhormat dalam soal ini? Harga minyak boleh diturunkan apabila sesebuah kerajaan itu prihatin dan menguruskan sumber kita dengan prudent, dengan beramanah. Kita mempunyai lebihan pendapatan seperti yang telah saya tunjukkan tadi ya. Dan rekod-rekod Petronas sendiri menunjukkan kita telah mempunyai lebihan pendapatan walaupun kita mensubsidikan minyak. Dan kita ada sumber yang kedua besar dari segi hasil ya, tetapi dari segi reserve gas lebih besar. Kita ada 1 trilion kaki padu gas asli dalam bumi kita. Dan kita tak gunakan sepenuhnya gas ini. Kita hanya adalah menggunakan 10% sahaja daripada keperluan negara kita. Dan kita eksportkan saja gas ini. Negara-negara maju menggunakan gas kita. Dan mengapa perkara ini tidak boleh dilakukan ya? Jadi kalau kita beralih kepada gas, bermakna kita ada lebihan minyak yang boleh kita eksportkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Dan dengan itu kita boleh membiayai subsidi minyak dan juga subsidi gas berterusan untuk negara kita. Reserve gas kita boleh bertahan untuk 45 tahun. Itu belum diambil kira penemuan gas-gas baru. Jadi insya-Allah dalam masa 45 tahun akan datang, kalau kita pandai menguruskan khazanah ini, kita tidak perlu menyamakan harga minyak negara kita dengan harga dunia. Dan harga dunia memang tidak boleh dikejar. Kerana apabila Iran dan Amerika dijangka berperang dan Selat Hormuz akan menjadi laluan dan ini boleh tersekat dan 20% pengeluaran minyak dunia akan terhalang, harga minyak naik serta-merta. Dan Iran sendiri menjangka harga minyak dunia pada tahun ini akan mencecah $200 satu tong. Memang kita tak boleh kejar. Sebab itu Tun Razak telah menghasilkan konsep inokulasi tadi. Dan saya ingat konsep ini masih lagi terpakai untuk kita pada hari ini. Dan sama ada Pakatan Rakyat akan menurunkan harga minyak ataupun Barisan Nasional menurunkan harga minyak, pada pendapat saya tidak penting. Yang penting ialah negara kita memerlukan satu pengurusan ekonomi yang beramanah, yang adil, yang prihatin dan mengambil kira kesejahteraan rakyat sebagai ukuran apa-apa dasar yang mereka akan putuskan.